Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, disebabkan oleh hari ini you all ada kursus, okey. Kursus kesahanan kan. Okey, jadi saya mohon supaya semua pelajar dapat tengok rakaman video ni untuk kelas kita pada hari ini. Okey. So insya-Allah saya akan sambung perbincangan kita dalam SLK 1013 ni, okay, asas pengurusan logistik ni. Kita akan masuk topik yang ketiga. Okey, kita akan masuk topik ketiga. Bentar saya share dan screen sekejap. Okey, this is topik 3. Okey, topik 3 kita nak tengok topik pengurusan pergudangan dan inventory. Okey, pengurusan gudang dan inventory. So jika you all boleh flashback balik, kita punya aktiviti logistik, okey, ada 8 aktiviti logistik dan termasuklah pergudangan, pengangkutan. Betul tak? Pengangkutan dan pergudangan. So bila kita cakap pasal gudang, apa yang kita simpan dalam gudang? Of course, kita simpan stok barang-barang niaga. Okay, stok barang-barang yang kita gunakan lah dalam perniagaan kita. So, stok tu istilah yang kita panggil dalam perniagaan, stok tu ialah inventory. Okay, stok ialah inventory. So, apa yang kita nak baca dalam topik inventory ni? Mari kita lihat. Baik, so kita akan tengok apa itu definisi inventory, jenis-jenis inventory dan klasifikasi inventory. Okey, so mari kita lihat apa itu definisi inventory. Inventory, okay, yang pertama saya akan bagi definisi inventory itu sendiri. Inventory adalah barang ataupun bahan yang disimpan dalam organisasi untuk kegunaan masa depan. Contohnya bahan mentah, barang separa siap ataupun komponen dan juga barangan siap. So kita tahu bila kita berniaga, of course kita ada simpan inventory. Okay, so inventory yang kita simpan dalam organisasi itu untuk apa? Untuk kegunaan pada masa hadapan. Sama ada kita guna untuk aktiviti perkilangan dekat bahagian pembuatan ataupun kita simpan stok barang niaga yang dah siap dan kita jual stok barang tersebut pada harga yang lebih daripada harga kos lah supaya kita dapat untung. So that is inventory. Apa dia inventory? Inventory ialah bahan ataupun barangan yang disimpan dalam organisasi untuk kegunaan masa depan. Contohnya bahan mentah, barang separa siap, komponen ataupun barangan siap. So nanti yang apa maksud bahan mentah, barang separa siap dan semua ni kita akan jelaskan dekat ujung nanti. Okey? Baiklah. Kita juga kena tahu apa maksud kawalan inventory. Okey, kawalan inventory. Okay, disebabkan oleh kita menyimpan inventory yang banyak. Okay. Jadi kita perlu kawal inventory kita. So kawalan inventory adalah aktiviti atau langkah untuk memastikan bahan mentah dan barangan yang disimpan dapat digunakan dengan sempurna untuk memenuhi permintaan atau keperluan sepanjang tempoh sesuatu tempoh. So kawalan inventory ni ialah apa saja aktiviti atau apa saja langkah-langkah yang kita ambil untuk nak memastikan barang yang kita simpan tu kita dapat guna bila kita nak guna. Dan barang tersebut sempurna. Maksudnya tidak ada yang rosak, tidak ada yang tak cukup. Okay? So sempurna untuk memenuhi permintaan, sama ada permintaan oleh pelanggan ataupun keperluan dalam perkilangan kita. Kalau kita sektor perkilangan, maksudnya kita mesti simpan bahan-bahan mentah untuk kita proses menjadi barang siap.
Okay, so itulah maksud kawalan inventory. Any activities yang kita buat untuk memastikan benda ni. Memastikan apa? Memastikan barang yang disimpan tadi tu dapat diguna dan sempurna untuk memenuhi permintaan atau keperluan sepanjang tempoh perniagaan kita. Dan kita juga kena tahu apa maksud pengurusan inventory. Pengurusan inventory adalah tentang bagaimana kita menentukan polisi-polisi yang memenuhi matlamat sistem kawalan inventory. Polisi apa peraturan-peraturan, polisi-polisi yang kita gunakan untuk nak memenuhi matlamat kawalan inventory tadi. Okay. Kawalan inventory apa? Kita nak kawal inventory kita supaya inventory yang ada tu cukup dan sempurna untuk kita gunakan bila ada permintaan. So kita kena tetapkan polisi. So bila dah masuk polisi tu dia ada bahagian pengurusan. Polisi inventory adalah pernyataan tentang matlamat syarikat dan pendekatan untuk menguruskan inventory. So polisi ini biasanya berkaitan dengan kita kena tentukan apa yang hendak dikeluarkan. So kita ni mengeluarkan produk apa. Okay, kita kena very clear about what kind of products yang kita nak keluarkan. Apa yang hendak dijual ataupun disimpan. Berapakah kuantitinya dan bilakah masanya. Kita nak simpan bila? Sekarang ke kena simpan? Okay, so that are the questions yang kita perlu tanya semasa kita menetapkan polisi-polisi berkaitan dengan inventory. Okay. So pengurusan inventory, bila kita buat pengurusan inventory ada dua benda yang kita concern about, yang kita nak tahu. Okay. Istilah pengurusan inventory biasanya digunakan dalam dua cara, iaitu merujuk kepada quantity control dan juga value control. So quantity control dan juga value control, kawalan nilai. Kawalan quantity itu maksudnya bilangan, berapa. Kalau nilai maksudnya RM. Dalam nilai ringgit, how much is the inventory cost our business. So ada dua officer yang terlibat. Satu accounting officer, another one is sama ada production officer or purchase officer. So which one yang kita rasa which one of these officer yang concern about quantity bilangan, and which officer yang concern about nilai value dalam ringgit about the inventory. Of course, accounting officer dia akan concern about RM, sebab accounting officer dia nak kira nilai dia, berapa banyak yang kita perlu bayar, yang kita perlu invest dalam inventory ni. Another one is production officer dengan purchase officer. Dia tak kira duit, dia kira berapa nak pesan, berapa nak order. Kemudian production pun sama, berapa yang kita perlukan dalam kilang kita untuk nak menghasilkan barang siap. Okay, so that one is pengurusan inventory. So it doesn't matter if your company is involved in manufacturing ataupun perkilangan, or whether it's wholesale trade. Wholesale trade ni maksudnya pemborong, or your business could be retail ataupun runcit. So ketiga-tiga ni, okay, tak kira yang mana satu line perniagaan kita, the investment in stock and inventory consist of sebahagian besar daripada aset perniagaan. Pelaburan dalam stok dan inventory ni adalah pelaburan yang besar. Of course, kita kena melaburkan sejumlah wang untuk inventory. Kalau kita tak ada inventory, kita takut kita tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, permintaan customer, permintaan pengguna. Jika kita tak dapat penuhi, of course, pengguna akan pergi ke another pembekal yang boleh membekalkan kepada dia, yang boleh jual kepada pengguna. Okay, so we don't want that. Dalam bisnes, kita nak memenuhi sebanyak mungkin permintaan pelanggan, sebab kita punya concern ialah nak mendapat keuntungan.
Okay, boleh faham? Let's see. So, pengurusan inventory is about 3 perkara. Yang pertama, prevent shortage and production. Okay. Inventory management ni adalah berkaitan dengan pengeluaran. Of course, memang dia berkait rapat dengan pengeluaran sebab apabila kita nak buat pengeluaran, kita mesti ada bahan, kita mesti tahu berapa banyak yang kita nak keluarkan. Bila kita dah tahu berapa banyak yang kita nak keluarkan, that quantity berapa banyak tu mestilah yang dapat memenuhi apa yang diminta oleh pengguna. Kalau permintaan terhadap barang tersebut tinggi, so kita mesti mengeluarkan sejumlah barangan yang mencukupi untuk memenuhi permintaan tadi. Bila kita nak buat proses dalam kilang, kita kena tahu berapa banyak bahan mentah yang kita perlukan untuk menghasilkan produk siap yang mengikut kuantiti yang kita perlukan tadi. Okay. So kita nak mengelak daripada kekurangan barangan. That one is pengurusan inventory. Dan pengurusan inventory juga adalah bagaimana you optimizekan, menggunakan seoptimum mungkin your warehouse. Warehouse tu maksudnya gudang kita. Okay? Kita tak nak gudang kita tu besar tapi tak ada barang dalam tu. Ataupun gudang kita tu kecil tapi barang terlalu banyak dalam tu. Sampai kita tak boleh nak susun, tak boleh nak cari. So you have to organize tu maksudnya susun dengan optimum. That's why bila kita tengok gudang kan sampai atas dia susun. Dia punya susunan tu sampai atas. So dia mudah dicari. So inventory management is about how you organize, how you optimize your warehouse organization. Another one is bila you buat inventory management system, you mesti boleh track, dapat kenal pasti inventory level you at any time, in real time. Okay? Bila-bila masa kita nak, kita kata, okay, how much inventory kita ada sekarang? So kita dah ada sistem yang boleh track. Maksudnya, okay, sekarang ni kita ada sejumlah katakan 5,000 unit quantity of item apa-apa. Then another item kita tahu juga. So that one diuruskan oleh inventory management system. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak betapa inventory ni penting. So pengurusan inventory ini merupakan perancangan dan pengawalan inventory untuk memenuhi persaingan dalam organisasi. Of course, we have to plan. Kita kena plan kita punya pembelian, kita kena plan kita punya pergerakan barang kita dan kita kena control inventory kita supaya kita dapat bersaing dengan pesaing-pesaing bisnes-bisnes yang menjalankan perniagaan yang lebih kurang sama dengan organisasi kita. Kerana apa? Kerana jika kita gagal memenuhi permintaan pelanggan, pelanggan akan lari ke peniaga yang satu lagi. Pengurusan inventory yang berkesan adalah penting dalam merealisasikan potensi syarikat dalam memenuhi rantaian bekalan. Ya, bila kita menguruskan inventory kita dengan baik, okay, so rantaian bekalan tu tidak akan putus, tidak akan tergendah. Rantaian bekalan tu akan sentiasa berjalan dengan lancar. Kita tak nak rantaian bekalan kita tersekat, okay. Pengurusan inventory juga memerlukan maklumat tentang permintaan yang dijangka, amount di tangan, amount pesanan bagi setiap item yang diedarkan ke semua lokasi. Okay, so pengurusan inventory juga memerlukan maklumat tentang permintaan yang dijangka. So we must ada jangkaan berapa permintaan terhadap barang ni. Contohnya kalau kita buat promosi, of course selepas promosi mesti ada kesan dia.
mesti akan meningkat permintaan terhadap barang tersebut. Kita juga mesti nak tahu maklumat amount di tangan dan amount pesanan bagi setiap item yang diedarkan ke semua lokasi. Kawalan inventory perlulah terdiri daripada semua aktiviti dan prosedur yang digunakan untuk memastikan jumlah yang tepat bagi setiap item yang ada. Itu bilangan lah. Kita mesti ada jumlah yang tepat. Kita mesti tahu berapa banyak yang kita ada, berapa banyak yang kita nak order. Yang itu kita kena tentukan. Itu dibuat oleh pengurusan inventory. Boleh? So dalam definisi itu saya bukan saja menerangkan definisi inventory itu saja, tetapi definisi kawalan inventory dan juga pengurusan inventory. So kita nak tengok jenis-jenis inventory. Kita ada. Okey, so untuk itu mari kita tengok dulu video ni ya. Okey, video ni menerangkan tentang jenis-jenis inventory. So dia cakap dekat situ, a raw material is a substance that we get directly from nature. So kita dapat bahan mentah daripada mana? Daripada alam semula jadian. Dia bagi contoh kayu balak. Kayu balak ni datang daripada mana? Daripada hutan. Another example lah marble, cotton, oil, sheep, wool, kayu, wool cotton. Cotton kita untuk buat kain. Mari kita teruskan. And other minerals. So di sini dia asingkan raw material itu kepada 3 grup. Yang pertama animal based, okey, yang berasal daripada haiwan. Yang kedua berasal daripada vegetable based, seperti inilah daripada tumbuh-tumbuhan lah, okey. Wood, cotton, and then mineral base. Mineral base tu maksudnya daripada hasil bumi lah. Mineral base, mineral, clay, sand, marble, arang batu, apa semua tu. Okay. So yang kedua, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi raw material, bahan mentah. Okay. Yang kedua ialah processed material, material yang telah pun proses. Proses material adalah material yang telah pun disediakan dan proses material ini tersedia untuk kita nak menghasilkan produk yang lain. Contohnya macam kayu tadi, bila kita dah proses dia jadi papan lapis, papan macam ni. So papan ni akan digunakan untuk menghasilkan produk siap. So proses material ni dia sebenarnya raw material yang telah pun diproses. So kita boleh transform raw material kepada different types of material which we can use to make product. Contoh dia bagi kertas, wooden plank, plastic, metal, glass, and all examples of bahan-bahan semula jadilah yang telah pun ditukar. Okay. Proses material which are obtained from different raw materials. Maksudnya daripada raw materials akan jadi processed material. Okay, itu contoh-contoh dia bagilah. Dan ketiga ialah finished product. A finished product is an object made by a human being to satisfy a need or to improve his or her quality of life. Ini bermakna produk ni akan diguna oleh pengguna yang terakhir untuk memenuhi keperluan dia. Okey. Dia letak gambar apa ni? Dia letak gambar perabot. So bila kita lihat flashback balik, perabot ni datang daripada proses material. Papan-papan kayu semua tu adalah proses material. Proses material itu datang daripada mana? Datang daripada raw material, bahan mentah. So produk siap seperti buku,
produk siap seperti kerusi, meja, komputer, baju, jam tangan. Ini adalah keperluan yang digunakan oleh pengguna terakhir. Untuk membuat finish product, kita follow this process. Kita extract raw materials from nature. Nature tadi tu jadi kayu. We transform raw material into processed materials, and then we use the processed materials to make product. Boleh faham? Alright. So dalam slide saya ni, saya akan terangkan apa itu bahan mentah, bahan separa siap, barang siap. Okay. So bahan mentah ialah bahan yang dibeli dari pembekal luar tetapi masih belum melalui sebarang proses transformasi dalam organisasi. Manakala barang separa siap pula ialah barang atau komponen atau bahan mentah yang telah kita transform tapi masih belum menjadi barang siap. Barang siap pula ialah stok keluaran akhir yang boleh dijual atau menanti pengedaran untuk memenuhi permintaan pengguna. Okey, so ada 3 tu ya. Selain daripada 3 tadi, kita ada bahan yang keempat iaitu bahan penyelenggaraan, kita panggil MRO, maintenance and repair. Maintenance, repair, operation. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk maintenance, untuk repair dan kita guna dalam operasi perkilangan kita. Apa dia maksud MRO? Bahan yang diperlukan untuk memastikan mesin dan proses kerja sentiasa produktif. So bila kita nak menghasilkan contohnya perabot tadi, kita ada guna mesin kan. So nak menjadikan mesin tu boleh bekerja dengan baik, kita mesti buat maintenance untuk dia. Kalau kita tak buat maintenance ataupun tak baiki dia, dia akan rosak. So ada 4 jenis-jenis inventory. Kita mesti ada nak simpan inventory bahan raw ataupun bahan mentah. Kita mesti juga ada simpan bahan yang separa siap, dia duduk tengah-tengah jalan. Okey, dia tak siap lagi. And then kita juga ada simpan stok barang siap. Kita juga simpan stok barang-barang MRO. Maintenance, repair and operation. So inventory ni penting, okey, penting bagi kita memastikan inventory berada pada tahap yang optimum. Optimum tu maksudnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Aktiviti pengeluaran hendaklah dijalankan secara berterusan, okey, dan memenuhi keperluan pasaran apabila diperlukan, mengelakkan risiko kerosakan dan kecurian inventory serta meminimumkan pemegangan inventory. Okey. Okey, dah habis 2. Okey, yang untuk kos yang macam tadi, apabila kita memegang inventory, okey. Yang pertama tadi saya kata kita tak nak memegang inventory terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Risikonya apa? Jika kita pegang terlalu banyak inventory, inventory itu duduk dalam gudang kita terlalu lama, dia akan merugikan syarikat. Okey, memegang stok yang di dalam gudang memerlukan kos. Contohnya kita perlu sewa gudang tu, okey, untuk kita simpan stok kita. Okey, maksudnya ruang di dalam gudang tu, every single ruang yang ada dalam gudang tu adalah kos kepada kita. That's why kita guna secara optimum kita punya ruang dalam gudang. Kita juga tidak mahu that one is holding cost. Kita juga tidak mahu kos memesan produk tu jadi tinggi. Okey, bila kita cakap pasal inventory, ada 2 kos yang akan terlibat. Satu kos pegangan, satu lagi kos pesanan. Kos pegangan tu tadi, selama mana aset tu kos, selama mana inventory tu berada di dalam gudang kita, dia akan akan kos kepada kita. Maksudnya akan jadi kerugian kepada kita. Okey. Satu lagi ialah kos pesanan. Apabila kita nak pesan, kita kena tahu berapa banyak kuantiti yang kita nak pesan.
Kerana kalau kita pesan terlalu banyak, kita tak boleh nak simpan, tak muat tempat nak simpan. Okey, so jadi kos pada kita pula nak kena pergi sewa tempat lain untuk nak simpan bahan ataupun inventory tersebut. Jadi kita kena tahu apakah economic order quantity, kuantiti pesanan yang paling ekonomik kepada kita, yang merendahkan kedua-dua kos holding dan juga kos ordering tadi, ordering cost dan juga holding cost. Okey. Baik, yang ketiga kita nak tengok klasifikasi inventory. So jenis-jenis inventory yang kita dah ceritakan tadi tu dikelaskan kepada tiga pula dah, 6. Okey. So klasifikasi yang pertama ialah stok kitaran. Stok kitaran ni ialah stok yang kuantiti stok yang diperlukan oleh permintaan yang biasa. Maksudnya dia adalah inventory yang kita jangka kita akan jual berdasarkan kepada permintaan. Kita dah jangkakan berapa permintaan kita, so kita mesti ada sejumlah stok yang boleh memenuhi permintaan kita tadi. So, itu kita panggil kitaran, stok kitaran, cycle stock. It is a type of inventory accumulated due to ordering in lot size to avoid carrying the cost of inventory. In other words, it is the inventory to balance the carrying cost and holding cost for optimizing the inventory ordering as suggested by economic order quantity. So, macam saya cerita tadi lah, kuantiti stok yang kita nak ada dalam simpanan kita adalah mestilah stok yang boleh memenuhi keperluan pelanggan kita. Okay? Kita tak nak simpan stok terlalu lama dalam gudang. So kalau boleh stok tu masuk je, duduk tak lama dia keluar stok tu. Duduk tak lama tak keluar. Kalau misalnya stok tu tak keluar-keluar tu maksudnya ada masalah. Kan? So stok kitaran, that one is stok kitaran. Stok dalam transit pula ialah apa-apa stok yang berada, yang tak siapa lagi. Sama ada dia duduk dalam perjalanan ke, ataupun dia duduk apa tu? Dia tak siap lagi ke? Okey, mari kita tengok. Under normal conditions, a business transports raw material, work in progress. Work in progress tu separa siap. Finished goods. Finished goods tu maksudnya produk siap. From one side to the other for various purposes like sales, purchase, further processing. So due to long distances, the inventory stays on the way for days. Maksudnya stok yang on the way, stok yang dalam perjalanan dia tak sampai tepat lagi. Kita kan menggerakkan stok kita daripada satu tempat ke satu tempat. Okay. So stok yang dalam perjalanan tu kita panggil stok dalam transit. And even months depending on distances. So maksudnya berapa lama dia duduk dalam perjalanan tu kita panggil stok dalam transit. Okay. Dia dipanggil goods in transit. So tak kisahlah dia tu bahan mentah ke, bahan separa siap ke, ataupun finish product ke, asalkan dia tu tak sampai tepat lagi, so dia dipanggil stok dalam transit. Tak kira lah duduk dalam kontena lagi, duduk tengah laut lagi ke, ataupun dah masuk lori tapi tak sampai lagi kat kilang kita ke, itu adalah stok dalam transit. Yang ketiga ialah stok keselamatan. Stok keselamatan macam ni. Kita dah ada bilangan stok kitaran kita, berapa yang kita nak untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tapi kita ada simpan lebih sikit bilangan stok tersebut sebagai keselamatan. Kita panggil buffer stock. Okay. So untuk apa stok keselamatan ni? Stok keselamatan ni safety stock. Okay. Dia macam ni. Dia untuk nak melancarkan jika ada apa-apa proses yang tergendala yang menyebabkan stok kita tak sampai. Macam tadilah stok dalam transit kan. Lama sangat duduk dalam transit. Tak sampai. Oh tak apa. Walaupun stok kitaran dah habis, kita ada buffer stok ataupun kita ada stok keselamatan. Contohnya, kita ada a level of stock. Okay, kita punya stok dalam gudang, level dia katakan 5,000 kuantiti dia. So bila masa berjalan, stok itu akan berkurang disebabkan oleh kita guna ataupun kita jual lah stok tu. Kita tahu dah untuk satu tempoh kita simpan level stok macam ni. Katakan 5,000 untuk memenuhi permintaan sebulan. So dalam masa sebulan tu stok tu akan kurang sebelum kita nak order yang lain tu. Okey. Sepatutnya
order tu dah sampai. Tapi ada stok dalam transit, ada stok yang tergendala, ada pembekal buat hal contohnya. Jadi apa yang kita boleh bergantung kepada safety stock. Katakan safety stock kita ada lagi 1,000. So even though stok kita dah kurang, kita masih ada lagi a level of safety stock. So safety stock ni level tu kita mesti sentiasa kekalkan in case ada berlaku ke ni lah tergendala di mana-mana proses. That one is safety stock. Yang ketiga, yang keempat ialah stok spekulatif. Stok spekulatif ni macam ni. Merujuk kepada stok yang disimpan bagi memenuhi keperluan masa hadapan, bukan untuk semasa. Okey. Spekulatif stok ni secara umumnya dilihat sebagai lebih menjimatkan. Okey, situasi dia macam ni. Contoh kita dapat maklumat dalam masa tahun depan, tahun depan akan berlaku sesuatu. Kita jangka buat spekulasi. Daripada maklumat yang kita dapat akan berlaku, contohnya akan berlaku gempa bumi, contohnya. Jangkaan lah. Ataupun akan berlaku banjir besar. So apa yang kita buat ialah kita simpan siap-siap stok barang niaga kita in case bila berlakunya kejadian tu nanti kita memang dah ada sejumlah stok untuk nak memenuhi permintaan pelanggan. Of course bila berlaku kecelakaan macam tu, permintaan terhadap barang akan jadi lebih banyak. Macam ni lah. Sebelum kita buat lockdown kan, pelanggan dia dah dengar dah berita-berita dah. Lagi masa 2 hari lagi nak lockdown ni. Tak boleh keluar pergi mana-mana. So sebelum 2 hari itu berlaku, 2 hari sebelum tu pelanggan dah mula pergi beli barang dengan kuantiti yang banyak. Okay. So kalau kita pun tak boleh nak jangka macam tu, so kita tak simpan stok yang ni, jadi putuslah bekalan stok tersebut. So macam ni stok spekulatif ni kita beli siap-siap, bukan untuk dijual sekarang, bukan untuk guna sekarang, tetapi untuk kita gunakan pada masa hadapan. Kenapa dia kata cost saving? Sebab apabila bekalan tak cukup, harga akan jadi tinggi. Tetapi apabila kita dah beli siap-siap, kita beli pada harga sekarang lebih murah daripada harga yang akan datang tu. Dia akan jadi mahal bila permintaan terhadap barangan tersebut meningkat. Boleh faham ya? Yang kelima ialah stok bermusim. Stok bermusim ni macam ni lah. Musim buka sekolah, musim hujan, musim kemarau. Jadi kita perlu simpan stok yang bermusim tu mengikut keperluan lah. Stok barang yang diperlukan secara bermusim bergantung kepada jenis produk. Jadi adalah penting untuk memastikan satu-satu tahap stok yang bermusim tu dikekalkan pada tahap yang tinggi bagi memenuhi permintaan pada musim tertentu. So kalau pada musim tu memang kita jual, contohnya kita jual payung. Musim kemarau orang tak guna payung kan. So dia akan guna pada musim hujan. So pada musim hujan tu kita buat keluarlah banyak sikit stok kita. Faham stok pada musim. Dan last sekali ialah stok mati ataupun dead stock. Dead stock ni stok yang dah lama tak bergerak. Yang saya cakap tadi kan. Bila kita duduk dalam gudang tu, stok kita ada certain item dalam gudang tu yang tak bergerak-gerak. Orang lain dah stok lain dah bertukar-tukar lah. Dia punya stok ni tak bergerak. Contohnya stok ni tak laku ke apa semua, so dia akan jadi cost kepada company. Duk simpan barang ni lama dah tak jual-jual dia, so dia akan menjadi kerugian. So that stock ialah merujuk kepada stok yang telah lama tidak bergerak dan duduk dalam gudang bagi tempoh yang terlalu lama. So in this case, apa yang syarikat biasa akan buat? Yang tu yang kita kata clearance stock. Okay, stok jualan penghabisan stok, sebab dia tak nak simpan stok ni lama-lama, dia akan rosak. Dia rosak nak jual pun tak boleh. So bila kita kena pasti ada dead stock, so kita ambil langkah yang lebih awal. Boleh ya? So basically apa yang kita belajar hari ni,
kita belajar 3 perkara, iaitu kita belajar definisi stok ataupun definisi inventory. Kita juga belajar apa? Kita belajar jenis-jenis stok dan apa satu lagi? Klasifikasi stok. Okay. So hopefully video ni dapat membantu you all walaupun kita tak ada kelas. Never mind, nanti dalam kelas dan jika you all ada apa-apa soalan, you all boleh ajukan di dalam kelas pada hari Rabu. Hari Rabu ada kelas ya. Hari Selasa je cuti. So there you goes. Kita belajar 3 perkara pada hari ini. Ni slide yang depan sekali ni. Okay. Kita belajar definisi inventory. So, saya bukan hanya terangkan definisi inventory, saya juga terangkan apa itu kawalan inventory dan juga pengurusan inventory. Jenis-jenis inventory kita ada bahan mentah, bahan separa siap, barang siap, penyelenggaraan. Okay. MRO. Klasifikasi inventory kita ada stok kitaran, in-transit stock, safety stock, speculative stock, seasonal stock, satu lagi dead stock. Okay, tinggal kat sini. Satu lagi dead stock. Okay. So, itu sahaja untuk topik 3 asas inventory. Kita ada bahagian yang kedua iaitu pergudangan. Okay, so untuk bahagian inventory kita itu 3 sahaja yang you all kena tahu. Okay. So, kita akan berjumpa pada kelas pada hari Rabu. Saya harap semua pelajar dapat lihat menonton video ini sepenuhnya. Okey, nanti kita akan bincang selanjutnya dalam kelas pada hari Rabu. Okey. Sebelum kelas tu saya akan buat quiz dululah untuk inventory ni. So make sure you buat sedikit revision. Okey kelas, itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.